Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahli-ahli panel yang pastinya akan sentiasa gigih melontarkan idea. Sidang hadirin yang dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Forum Malaysia Madani. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam bicara santai pada pagi ini. Uh, saya Muhammad Syauqi bin Saidi akan bersama-sama warga Dewan untuk mempengerusikan forum bicara santai kita pada pagi ini. Okey, hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan kedua-dua ahli panel kita yang segak-segak lagi tapan bergaya ini, izinkan saya terlebih dahulu mengupas mauduk ataupun pokok utama bual bicara kita pada hari ini. Okey, mauduk ataupun pokok utama forum kita adalah berkisarkan tema akhlak di dalam Islam, iaitu isu pergaulan bebas dalam kalangan masyarakat Islam Malaysia. Akhlak dalam Islam merujuk kepada perilaku yang baik, tindakan yang benar dan sikap yang terpuji dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Pemahaman dan praktik akhlak yang baik adalah bahagian penting dan kehidupan seorang Muslim. Kerana Islam mengajarkan pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesama manusia. Akhlak dalam Islam berdasarkan pada Al-Quran, kitab suci agama Islam dan hadis, perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Dalam meniti arus kemodenan yang serba maju ini, keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia, terutamanya golongan remaja, semakin teruk dan membimbangkan sehingga sering diperbincangkan dan menjadi buah mulut serta diberikan perhatian yang serius dalam kalangan masyarakat kita. Di antara contoh keruntuhan akhlak yang dapat kita lihat adalah seperti mencuri, merompak, zina, pergaulan bebas, minum minuman keras dan banyak lagi. Dalam banyak-banyak isu ni, antaranya yang kita dapat highlight ataupun tekankan adalah perbuatan pergaulan bebas lah, isu yang akan kita perbincangkan. Okay, pergaulan bebas ni ialah satu bentuk yang kita dapat tafsirkan sebagai interaksi sosial yang tidak mempunyai batas moral seperti hubungan seks bebas, pornografi dan berpasangan di antara lelaki dan perempuan. Dalam Islam, kita menjaga kesucian dan kehormatan diri serta menjaga batas dalam hubungan antara lelaki dan perempuan yang mana diberikan penekanan yang sangat ketat. Islam mengajarkan bahawa hubungan antara lelaki dan perempuan sebaiknya didasarkan pada ikatan pernikahan yang sah ataupun perkahwinan lah. Terlalu asyik saya berbicara tentang masa depan agama Islam sehingga terlupa memperkenalkan kedua-dua ahli panel kita yang tampan-tampan belaka. Okey, baiklah sidang hadirin. Sebelum tirai forum dibuka bagi menelusuri lebih mendalam lagi topik perbincangan kita, molek kiranya kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Okey, di sebelah kanan saya ni Tuan Muhammad Azamuddin bin Noh, wakil daripada Persatuan Seni Silat Gayung Malaysia Negeri Kelantan yang merupakan ahli panel yang pertama, tampan dan murah dengan senyuman. Yang kedua adalah selamat datang Datuk Husni Alif bin Suki, wakil daripada Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Apa khabar saudara? Terima kasih saudara pengerusi majlis. Alhamdulillah, kabar baik. Saudara bagaimana? Sehat? Alhamdulillah, saya juga berada dalam keadaan yang sihat walafiat, cukup bersemangat untuk berbicara tentang topik kita pada hari ini. Seterusnya saya perkenalkan ahli panel kedua, nampak yakin tenang berada di sebelah kiri saya iaitu Datuk Husni. Selamat datang Datuk. Apa khabar? Datuk, asyik bercakap sampai terlupa membuka mic. Maksud saya. Okay, terima kasih Tuan Pengerusi. Alhamdulillah sihat. Macam Tuan Moderator juga dan juga ahli panel pertama kita Tuan Azam. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kedua-duanya sihat.
Okey, usai salam perkenalan daripada kedua-dua ahli panel kita, kembali kita kepada topik forum kita, di mana iaitu pergaulan bebas dalam kalangan masyarakat Islam Malaysia. Sidang hadirin, ahli panel yang dihormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum bicara santai kita dengan soalan pertama yang saya akan ajukan kepada panel yang pertama, Tuan Azamuddin. Okey, Okey, Tuan, terima kasih. mohon Tuan memberikan penjelasan tentang faktor berlakunya pergaulan bebas dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Mempersilakan Okey, panel baik. pertama. Baiklah, okey, terima kasih saudara pengerusi majlis, pengerusi Tuan Syauqi. Baiklah, sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh menarik persoalan yang diajukan oleh saudara pengerusi tentang faktor berlakunya pergaulan bebas di negara Malaysia ini, khususnya dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia. Baiklah, di sini terdapat beberapa faktor yang boleh dikatakan sebagai punca berlakunya pergaulan bebas dalam kalangan masyarakat Malaysia ini, tetapi faktor yang ingin saya tekankan di sini, faktor yang terbesar mengikut pendapat saya ialah daripada pengaruh budaya asing. Pengaruh-pengaruh budaya asing contohnya seperti budaya-budaya negara barat, negara Korea di timur yang sekarang tengah viral dengan K-pop dan sebagainya. Contoh yang dapat kita tengok ialah pengaruh daripada media massa, filem, muzik, internet, di mana pengaruh-pengaruh ini dapat mempengaruhi pola fikir dan perilaku masyarakat Islam di negara kita. Budaya-budaya ini kebanyakannya ke arah liberal, dilihat ke arah liberal dan mengabaikan nilai-nilai agama dalam setiap tingkah laku dalam kehidupan kita. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, contoh yang saya boleh katakan di sini ialah contohnya filem-filem barat yang mempromosikan nilai-nilai ataupun kisah-kisah cinta yang di antara lelaki dan perempuan yang belum berkahwin. Ini boleh menyebabkan anak muda dan remaja di negara kita terpengaruh dan menganggap perkara ini normal sahaja dan bahkan cuba meniru dan mempraktikkan dalam kehidupan harian mereka. Ingin saya tegaskan di sini, di dalam Islam terdapat dalil yang melarang terhadap pergaulan bebas ini. Di mana contohnya kita dapat tengok daripada surah Al-Isra ayat 32, di mana dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi jelas dah di sini kita dapat tengok daripada ayat surah Al-Quran ini menyatakan zina ataupun pergaulan bebas adalah perkara yang dilarang di dalam Islam dan merupakan contoh kerosakan akhlak yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini. Okey, itu saja mungkin pendapat saya. Terima kasih kembali semula kepada saudara pengerusi forum, Tuan Syauqi. Baiklah, terima kasih kepada ahli panel pertama kita, Tuan Azamuddin. Benar kata Tuan sebentar tadi di mana banyak dia pengaruh luar yang telah menjadi faktor utama kepada punca daripada berlakunya perkara perzinaan ataupun pergaulan bebas ni. Okey, baiklah, sidang hadirin, kita beralih kepada buat bicara seterusnya di mana bila kita teliti dengan baik bagi mengelakkan masyarakat kita, khususnya remaja, daripada terjebak dengan masalah tuntutan akhlak yang teruk ni, izinkan saya untuk mengajukan persoalan yang kedua kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Datuk Husni. Pada pendapat Datuk, apakah kesan daripada faktor yang dinyatakan oleh Tuan Azam sebentar tadi kepada masyarakat Islam, terutamanya negara kita, Malaysia? Okay, terima kasih. Dipersilakan ahli panel yang kedua. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Pengerusi dan juga Tuan Azam selaku ahli panel 1 yang menjelaskan tentang faktor kepada kemerosotan akhlak ataupun kerosakan akhlak di Malaysia, di masyarakat di negara Malaysia, iaitu negara kita. Sidang hadirin yang saya hormati, saya membahagikan kesan ini kepada dua skop ataupun dua cabang, iaitu pertama dari sudut individu dan yang kedua dari segi
pandangan masyarakat, dari sudut masyarakat. Tuan-puan, seperti yang kita tahu, akhlak ini merupakan perkara yang diutamakan bagi menilai seseorang itu. Maka ia merupakan cerminan kepada diri kita, bagaimana diri kita ini. Sekiranya kita mempunyai akhlak yang baik, maka kita akan dipandang baik, kita akan dipandang tinggi. Dan sekiranya jika kita ini akhlak kita buruk, maka kita akan dipandang buruk. Maka tuan-puan, dengan akhlak seseorang yang buruk seperti yang dijelaskan oleh Tuan Azam sebentar tadi, kita akan dipandang buruklah oleh masyarakat sekeliling maupun dalam kalangan orang yang terdekat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, tuan-puan, baginda sendiri menekankan akhlak ini kepada orang Islam untuk menjadi seorang Muslim yang sejati. Sedangkan kita, tuan-puan, orang Islam, orang yang bergelar Islam, di atas kad pengenalannya tertulis Islam. Bagaimana kita boleh, bagaimana akhlak kita ini boleh lebih teruk daripada orang bukan Islam? Seperti contoh yang berlaku dalam kalangan masyarakat Malaysia sendiri, tuan-puan. Orang Islam sendiri, tuan-puan, iaitu kes penzinaan, membuang bayi, perjudian, homoseksual dan penagihan dadah. Ini berlaku kerana kita senang dipengaruh. Orang Melayu Islam senang dipengaruh. Dipengaruh oleh budaya luar, budaya barat dan sebagainya. Dan jadi perkara ini, tuan-puan, seterusnya memberi kesan kepada cabang yang kedua yang saya nyatakan sebentar tadi, iaitu kepada masyarakat. Tuan-puan yang saya kasih sekalian, keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat tidak akan berlaku sekiranya bukan melalui individu tersebut. Kerana sebelum berlakunya kejatuhan akhlak dalam kalangan masyarakat sudah semestinya berpunca daripada seseorang, dan seseorang itu semakin rosaknya akhlak dan seterusnya memberi kesan kepada masyarakat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah yang bermaksud, hendaklah kamu bertolong-tolongan membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa atau maksiat dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha berat azab dan seksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Surah Al-Maidah ayat yang kedua. Dalam surah ini sebenarnya, tuan-puan, apa yang saya nak kaitkan dengan kerosakan akhlak masyarakat, tuan-puan, iaitu sebenarnya dalam masyarakat itu sendiri kerosakan itu berlaku. Yang mana apa yang dimaksudkan adalah janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa. Saya bagi satu contoh. Sebagai seorang penguatkuasa ataupun polis yang tanggungjawabnya adalah untuk menjaga keamanan negara. Contohnya masa roadblock lah. Saya bagi contoh senang, roadblock. Okay? Seperti yang kita tahu, isu rasuah ini dah lama berada di Malaysia ataupun di seluruh negara lah. Jadi sebagai seorang penguatkuasa, perlulah mereka ini amanah sekiranya ada seseorang itu yang melanggar peraturan, contoh tidak memakai topi keledar. Tetapi yang berlaku sekarang, tuan-puan, penguatkuasa sendiri, penjaga keamanan negara kita yang menerima rasuah. Jadi, tuan-puan, macam mana orang sebagai masyarakat Malaysia ingin menjadikan mereka sebagai tunjang, sebagai role model untuk menjadikan akhlak lebih baik, sekiranya orang yang menjaga keamanan negara kita sendiri melakukan akhlak yang tidak baik, mempertontonkan akhlak yang tidak baik. Jadi, tuan-puan, kita banyak menyalahkan remaja-remaja atas kesalahan-kesalahan seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi kita tidak sedar sebenarnya dalam kalangan masyarakat dan orang yang kita jadikan sebagai role model ataupun suri teladan itu sendiri yang merosakkan akhlak kita.
Terima kasih. Saya serahkan kepada Tuan Pengerusi. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang cukup panjang lebar, cukup lengkap daripada saudara ahli panel kedua kita, Datuk Husni, berkenaan kesan daripada isu pergaulan bebas, di mana saya bersetujulah, di mana banyak kesan ni bukan sahaja kita boleh lihat pada individu, malah kesan tu secara menyeluruh juga kepada masyarakat. Baiklah, setelah kita mengetahui faktor dan kesan daripada isu pergaulan bebas ini, bukankah wajar bagi kita untuk membahaskan pula ataupun membincangkan cara-cara untuk mengatasi isu pergaulan bebas ini bagi mengatasi dalam kalangan masyarakat. Izinkan saya untuk bertanya kepada kedua-dua ahli panel kita tentang cara mengatasi pergaulan bebas ini dalam kalangan masyarakat. Okey, dipersilakan kedua-dua ahli panel. Okey, izinkan saya Tuan Pengerusi dan ahli panel Datuk Husni untuk saya menyatakan pendapat saya terlebih dahulu. Baiklah. Silakan. Baiklah. Terima kasih Datuk Husni dan Tuan Pengerusi. Hadirin sekalian, rakan-rakan ahli panel dan hadirin yang dihormati sekalian, daripada Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, janganlah dia bersendirian, yakni berdua-duaan dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, kerana ketiga orang itu adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Jelaslah daripada hadis ini menyatakan cara yang paling berkesan menurut saya bagi mengatasi pergaulan bebas yang terjadi dalam kalangan lelaki dan perempuan ini tidak lain dan tidak bukan ialah dengan menjaga jarak antara satu sama lain. Tapi cara yang paling terbaik ialah dengan semua pihak ini memainkan peranan. Tuan Pengerusi dan ahli panel lain, siapakah pihak-pihak yang saya maksudkan ini? Di sini saya akan nyatakan mengikut pandangan saya, satu pihak yang paling penting dalam memainkan peranan dalam membentuk masyarakat Islam yang terbaik tidak lain tidak bukan ialah pihak keluarga itu sendiri. Sidang hadirin yang dihormati, pihak keluarga ini mestilah memainkan peranan dalam mengatasi masalah ini. Keluarga ini memiliki peranan yang penting dalam membentuk nilai-nilai dan perilaku individu anak-anak mereka. Mereka perlu memberikan teladan yang baik kepada anak-anak mereka tentang nilai-nilai agama serta memberikan pengawasan dan bimbingan yang tepat kepada anak-anak mereka. Sebagai contoh yang saya boleh sebutkan di sini, di mana ibu bapa sentiasa memantau penggunaan telefon pintar anak-anak mereka, mengetahui dan mengenali rakan-rakan anak-anak mereka di media sosial, dan sentiasa memberikan pendidikan agama di rumah dan kepada anak-anak mereka. Jadi apa yang saya nyatakan di sini ialah peranan ibu bapa dalam memastikan anak-anak, melahirkan anak-anak yang baik. Jadi izinkan saya untuk bertanya pandangan Datuk Husni tentang perkara ini. Mengikut Datuk Husni, betul ke apa yang saya katakan ataupun mungkin Datuk Husni ingin tambah lagi? Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Azam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah ataupun suci bersih dan ibu bapanya yang mencorakkan kehidupan anak itu sama ada menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Yang mana saya menyokong perkara yang dinyatakan oleh Tuan Azam. Sidang hadirin yang saya hormati, daripada hadis ini tuan-puan, ibu bapa yang mencorakkan bagaimanakah kemenjadian anak tersebut, bagaimana akhlak anak-anak tersebut. Sebab apa tuan-puan saya nyatakan perkara ini? Sebabnya saya perasan sekarang ibu bapa menyerahkan tanggungjawab sebagai seorang pendidik, sebagai orang yang sepatutnya mendidik anak kepada orang lain. Paling senang adalah ketika hantar ke sekolah.
Sepatutnya ibu bapa tidak boleh mengharapkan sepenuhnya didikan daripada guru-guru di sekolah. Okay? Kerana kita sedar bahawa yang kita hantar anak sebagai ibu bapa lah, kita hantar anak sekolah pagi dan tengah hari kita dah ambil anak balik. Jadi selepas itu tanggungjawab ibu bapa pula. Tetapi apa yang berlaku sekarang, ibu bapa banyak mementingkan kerjaya mereka sehingga anak-anak terabai. Dan ini menyebabkan punca kepada kerosakan akhlak yang mana walaupun ibu bapa tersebut mempunyai harta yang banyak, kekayaan yang melimpah, tetapi jika tidak mendapat didikan secara terus, secara fizikal, maka anak-anak tersebut akan kekurangan kasih sayang. Lalu menyebabkan mereka ini cuba mencari pelbagai cara untuk menghilangkan rasa tersebut, dan di situlah berpuncanya kepada bagaimana mereka boleh terjebak dengan perkara-perkara yang seperti budaya barat, seperti yang dinyatakan oleh Tuan Azam sebentar tadi. Jadi didikan ibu ini sangat penting, yang mana saya sangat menyokong, 100% menyokong apa yang dikatakan oleh Tuan Azam sebentar tadi. Terima kasih. Baiklah, saya bersetuju dengan pendapat kedua-dua panel, Tuan Azamuddin dan Datuk Husni. Okey, baiklah. Seterusnya mungkin Datuk Husni ada pendapat tentang langkah untuk kita atasi masalah ini yang tersendirilah, pendapat Datuk sendiri. Jadi saya serahkan langkah pencegahan ini kepada ahli panel kita yang kedua, Datuk sendirilah. Dipersilakan Datuk Husni. Baik, terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Langkah untuk kita mencegah perkara ini, tuan-puan, sidang hadirin yang saya hormati, adalah kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai panduan kita ataupun role model dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21 yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, uswah hasanah, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik pada hari akhirat, serta pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Dalam Al-Quran sendiri menyatakan bahawa Nabi adalah sebaik-baik ikutan, yang mana beliau merupakan penyampai risalah kebenaran, penyampai wahyu, membawa wahyu Allah kepada kita sebagai umat Islam. Jadi tuan-puan, kita sudah ada suri teladan yang kita boleh dijadikan contoh, dan sewajarnya kita menunjukkan contoh ini di mana lagi tuan-puan, melainkan melainkan di sekolah, melainkan ibu bapa sendiri yang menunjukkan bahawa Rasulullah ini seorang yang sangat baik dari segi akhlaknya. Kita tidak perlu mencari sumber-sumber yang jauh, sumber-sumber yang kadang-kadang menyebabkan sukar untuk kita mempercayai. Sedangkan kita sebagai umat Islam, kita sudah ada Rasulullah, kita sudah ada Nabi kita yang kita boleh jadikan contoh. Yang mana saya bagi satu contoh. Kenapa saya menyokong, kenapa saya menjadikan Rasulullah ini sebagai role model kepada kita untuk membaiki akhlak kita. Iaitu ketika buktinya ialah ketika Rasulullah mendatangi sekumpulan manusia yang pada ketika itu sangat mundur lah tuan-puan, sangat terkebelakang, mundur, berpecah belah dan tidak ada hala tuju. Namun setelah sekumpulan manusia ini menerima Rasulullah dan menerima kehadiran dan kerasulan Nabi itu, maka sekumpulan manusia itu menjadi sebuah bangsa yang disegani dan dihormati. Jadi di sini jelas tuan-puan, sangat jelas yang mana ketokohan Rasulullah ini wajar kita contohi,
dan sudah tidak perlu kita lihat kepada mana-mana tokoh, sebagai contoh tokoh barat ataupun yang mana-mana, tidak perlu tuan-puan. Kita sudah boleh jadikan Rasulullah sendiri sebagai role model kita untuk kita mencegah diri kita ini daripada melakukan perkara yang boleh merosakkan akhlak. Sekian daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada Datuk Husni atas ulasan yang cukup panjang lebar. Benarlah kata beliau bahawa Rasulullah adalah merupakan suri teladan yang perlu kita contohi. Tidak perlulah kita cari suri teladan yang lain lagi, kerana beliau baginda semestinya merupakan contoh yang agung bagi umat Islam. Okey, sebagai penghujung bicara, saya mohon ahli panel untuk membuat rumusan perbincangan kita pada hari ini. Okey, silakan kedua-dua ahli panel. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Syauqi, saudara pengurusi kita. Saudara pengurusi dan sahabat panel dan sidang hadirin sekalian hari ini, sedikit rumusan yang saya boleh berikan ialah pemahaman dan praktik akhlak yang baik dalam Islam adalah bahagian wajib dari kehidupan seorang Muslim, iaitu kehidupan kita sendiri. Dengan kita mempraktikkan nilai-nilai akhlak ini, dapat melatih ataupun membentuk kita menjadi seorang Muslim yang mempraktikkan ini dapat kita bentuk kita mencapai kebaikan, mendapat keredaan Allah serta membangunkan hubungan yang harmoni dengan sesama manusia di sekeliling kita. Oleh kerana itu, singkat simpul saya ini, penting bagi masyarakat untuk memahami dampak negatif pergaulan bebas dan mempromosikan nilai-nilai agama, moral dan etika yang menghargai kesucian dan kehormatan dalam hubungan antara lelaki dan perempuan supaya dapat membentuk dan membantu mengurangi pergaulan bebas dan mengembangkan lagi masyarakat kita yang lebih harmoni dan bermartabat. Okey, itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada ahli panel yang kedua. Baik, terima kasih Tuan Azam. Apa yang saya boleh rumuskan daripada hasil forum kita pada hari ini adalah keruntuhan akhlak ini sepatutnya dikekang ataupun diselesaikan secara beramai-ramai ataupun bermasyarakat. Kita tidak boleh menuding jari semata-mata, kerana apa yang saya perasan, kita saling menunjuk ataupun menuding jari kepada orang, kau salah, aku salah, dia salah. Tidak. Sepatutnya apa yang kita perlu lakukan adalah apabila kita menyedari bahawa perkara tersebut dapat membawa kepada keruntuhan akhlak, sewajarnya kita mengatasinya berbanding kita memprovokasikannya, kita memberikan ataupun kita viralkan perkara tersebut, okey, seperti yang zaman sekarang lah, okey, zaman IT yang sangat mudah untuk kita akses kepada mana-mana tempat. Kita kekang, kita jangan bagi akhlak tersebut dipaparkan ke seluruh masyarakat. Sebaliknya kita cuba memperbaikinya. Jadi apa yang saya nak rumuskan adalah kita sebelum nasi menjadi bubur, sebelum akhlak menjadi semakin teruk, sewajarnya kita sebagai orang Islam yang ditugaskan untuk menjaga akhlak masing-masing dan juga masyarakat sekeliling, kita perlulah mencegahnya sebelum berlakunya akhlak yang lebih buruk. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kedua-dua sahabat-sahabat ahli panel yang sungguh bersemangat dan beriltizam dalam menyampaikan berkaitan dengan isu pergaulan bebas ni beserta cara nak selesaikannya. Okey, baiklah. Demikian tadi rumusan bual bicara daripada semua ahli panel kita tentang bicara santai bertajuk pergaulan bebas yang meruntuhkan akhlak masyarakat Islam. Tuntasnya, bulat air kerana berbentung, bulat kata kerana muafakat. Kata sepakat yang dicapai dengan usaha tanpa kenal erti jemu. Kerana kalau tidak dipecahkan beruyung, manakan dapat sagunya. Maka hasrat membentuk masyarakat yang peka dan cakna dengan
isu pergaulan bebas negara kita adalah sangat penting. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan isu keruntuhan akhlak ini. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan remaja yang cakna terhadap isu-isu agama Islam. Selanjutnya membantu melahirkan masyarakat yang kaya dengan nilai-nilai moral dan agama Islam yang tinggi di bersada antarabangsa. Harapan saya, forum ini juga mampu memberikan informasi yang bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Sidang hadirin yang dihormati, pendek kata, kalau berkayuh dan sampai ke pulau, kalau mendaki kita dah sampai ke puncak. Kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam bersantun. Salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada hadirin-hadirin semua yang sudi hadir dalam menyaksikan forum bual bicara santai ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ahli panel.